Sembahyang Jumat di rumah dengan 2 atau 3 orang makmum. 5 minit plus ke-85 kali ini, Saya akan membawa Anda meneliti hukum sembahyang Jumat di rumah dengan bermakmumkan 2 atau 3 ahli keluarga yang berkeahlian. Hamba ada cerita untuk dipersembahkan. Assalamualaikum dan salam bahagia saudara dan saudari yang beriman sekalian. Disebabkan wabak COVID-19 merebak ke merata pelosok dunia, maka ada negara-negara tertentu mengumumkan perintah berkurung, penutupan masuk keluar negara, kawalan pergerakan dan lain-lain. Banyak kegiatan berkumpulan tidak dibenarkan, termasuk yang melibatkan amalan ibadat dalam pelbagai agama. Orang Muslim tidak berkecuali. Dengan itu, mereka turut dilarang mendirikan sembahyang berjemaah di masjid. Begitu juga sembahyang Jumat. Dalam konteks sembahyang Jumat, ramai berkata perlu diganti dengan sembahyang zuhur di rumah. Pandangan ini betul. Bagaimanapun, jika mau menunaikan sembahyang Jumat di rumah pun boleh juga. Ini adalah merupakan peluang terbaik bagi kita untuk mengamal khilafiyah atau perbezaan pandangan yang merupakan rahmah dalam Islam. Semoga dengan amalan khilafiyah atau perbezaan pandangan yang merupakan rahmah dalam suasana masyarakat dunia ketularan wabak COVID-19 ini boleh menyebabkan kita yang suka berpegang dengan satu pandangan, single story dan one track thinking ataupun uhadiyatul fikir dalam amalan agama akan sedar dan faham tentang hikmah dan keindahan khilafiyah atau perbezaan pandangan dalam Islam ini. Sebenarnya tidak ada nas yang jelas dan mu'tamad dari Al-Quran dan hadis memperuntukkan bilangan ahli kumpulan yang boleh dan sah untuk didirikan sembahyang Jumat. Allah dan Rasulnya menyuruh sembahyang Jumat tanpa menetapkan bilangan orang berkeahlian untuk menunaikannya. Dengan itu, para ulama berbeza dalam 15 pandangan seperti kata Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Bagaimanapun saya kutip di sini 3 pandangan penting yang merupakan ijtihad utama ulama-ulama mazhab. Pandangan pertama adalah pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أقل عدد تقام به الصلاة جمعة هو 40 رجلا من أهل وجوبها مع الإمام، وذلك لقول كعب بن مالك: أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في ناقع يقال له ناقع الخادمات. قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: 40. Maksudnya mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berpendapat sekurang-kurangnya bilangan untuk didirikan sembahyang Jumat adalah 40 orang lelaki di kalangan mereka yang ada kelayakan untuk mengerjakan sembahyang bersama dengan imam. Demikian berdasarkan dalil Ka'ab bin Malik yang berbunyi, orang pertama yang mengumpul kita untuk mengerjakan sembahyang Jumat adalah di هزم النبيت Harrah Bani Bayadah, di Naqi yang juga dipanggil Naqi Al-Khadimat. Aku bertanya, berapa kamu pada hari itu? Dia menjawab 40. Jadi bilangan mengikut Ibnu Hanbal dan mengikut Syafi'i adalah 40 orang baru boleh diadakan sembahyang Jumat. 40 ni adalah merupakan orang yang berkeahlian. Sila rujuk kitab Bada' as-Sana'i fi Tartib asy-Syara'i' muka surat 263 juz 1 karya Abu Bakar Al-Kasani dan lain-lain kitab.
Pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali inilah yang diguna pakai di seluruh dunia, termasuk di Nusantara. Pandangan kedua adalah pandangan mazhab Maliki. ذهب المالكية إلى أن أقل عدد يجوز بهم إقامة الصلاة الجمعة هو 12 رجلا أحرارا مستوطنين غير الإمام، ويبقون مع الإمام من أول الخطبة بحيث لا تفسد صلاة أحد منهم حتى نهاية الصلاة بالتسليم. Maksudnya mazhab Maliki berpendapat bahawa bilangan paling sedikit mengharuskan didirikan sembahyang adalah 12 orang lelaki bebas. Bermaustautin tidak termasuk imam. Artinya 12 orang makmum bersama dengan imam 13 orang. Ini mazhab Maliki. Mereka bersama imam dari awal khutbah di mana tiada seorang pun batal sembahyang mereka sehingga tamat dengan salam. Itu baru sah diadakan sembahyang Jumaat mengikut pandangan Malikiyah ataupun mazhab Maliki. Sila rujuk kitab Manahal Jalil Syarh Mukhtasar Al-Khalil muka surat 430 juzuk 1 karya Muhammad bin Alish dan lain-lain kitab. Banyak lagi kitab-kitab lain boleh cari mengenai perkara ini. Berdasarkan pengalaman peribadi yang pernah tinggal di negara bermazhab Maliki seperti Tunisia, Algeria, Maghribi, saya tidak pernah melihat masyarakat di sana mendirikan sembahyang Jumaat dengan 12 orang makmum kerana masjid-masjid di sana pada hari Jumaat sudah tentu penuh dengan ratusan dan ribuan orang. Pandangan ketiga adalah pandangan mazhab Hanafi. Qala Abu Hanifah aqall adadin tan'aqidu bihi salatul jum'ah thalathata musallin siwa al-imam. Wa qala Abu Yusuf aqalluhu isnan siwa al-imam. Maksudnya Imam Abu Hanifah berkata, bilangan paling kecil untuk didirikan sembahyang Jumaat adalah 3 orang penunai sembahyang, tidak termasuk imam. Artinya 4 orang bersama imam, 3 makmum dan seorang imam, jadi 4 orang. Sedangkan Abu Yusuf yang merupakan anak murid Abu Hanifah pula berkata sekurang-kurangnya 2 orang tidak termasuk imam. Nah, ini pandangan anak murid Abu Hanifah iaitu Abu Yusuf, iaitu 2 orang makmum sudah boleh bersama dengan imam, jadi ada 3 orang sudah boleh diadakan sembahyang Jumaat. Sila rujuk kepada kitab Bada' as-Sana'a' fi Tartib asy-Syara'i' muka surat 263 juz 1 karya Abu Bakar Al-Kasani dan lain-lain kitab yang begitu banyak. Boleh rujuk, boleh baca, boleh telaah sendiri. Saya tidak fikir fatwa Abu Hanifah dan Abu Yusuf ini juga dilaksanakan di mana-mana negara atau masyarakat bermazhab Hanafi. Wallahu alam. Kerana orang Muslim bermazhab Hanafi pun sangat ramai dan bila mereka mengadakan sembahyang Jumaat sudah tentu berduyun-duyun ratusan akan hadir ke masjid. Dalam suasana tertentu seperti ketika dilanda wabak COVID-19 kini, kita boleh dipertimbangkan semula pandangan Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf ini, khususnya bagi mereka yang menolak dan mempertikaikan arahan kerajaan, Menteri Agama, Menteri Kesihatan, Agung, Raja, Sultan dan Mufti. Biar mereka bersembahyang Jumaat di rumah, di dalam atau di luar dengan bermakmumkan 2 atau 3 orang ahli keluarga yang berkeahlian. Malah mereka yang akur, yang patuh dengan arahan kerajaan, Menteri Agama, Menteri Kesihatan, Agung, Raja, Sultan dan Mufti pun boleh mengamal pilihan ini juga kerana ia merupakan peluang terbaik untuk mengamal perbezaan pandangan yang dibenarkan dalam Islam ketika dilanda wabak begini.
Satu perkara terakhir mau dibincang di sini secara ringkas, yaitu tempat yang boleh didirikan sembahyang Jumaat. Apakah masjid sahaja atau tempat-tempat lain termasuk rumah? Sesetengah ulama berpendapat sembahyang Jumaat tidak boleh didirikan kecuali dalam masjid sahaja, termasuk Imam Malik. Bagaimanapun kebanyakan ulama, jumhurul ulama, termasuk Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat boleh didirikan sembahyang Jumaat di mana-mana sahaja. Darul Ifta Al-Misriyah atau Rumah Fatwa Mesir dalam fatwa nombor 4095 bertarikh 9 bulan 8 tahun 2017 menyebut وصلاة الجمعة لا يشترط فيها المسجد بل تجوز في الفضاء والبنيان وليس من شروط صحتها المسجد فتجوز صلاة الجمعة في الزوايا والمصلى. Maksudnya, dan sembahyang Jumat itu tidak disyaratkan untuk diadakan di dalam masjid, malah harus diadakan di tempat-tempat terbuka, al-fadha, tempat lapang, dan dalam bangunan. Bukan menjadi syarat sah sembahyang Jumat itu diadakan dalam masjid. Ia harus diadakan sembahyang Jumat di balai sah, az-zawaya, dan musalla, tempat sembahyang. Begitulah penjelasan ringkas mengenai hukum sembahyang Jumat ketika dilanda wabak besar di mana masjid ditutup menurut pandangan ulama berbagai mazhab. Wallahu alam. Terima kasih kerana menonton. Sekian, wassalam.